Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita teruskan kita punya subjek chat ni, Electronic Computer Design dengan chapter 3 iaitu ASIA Analysis lah. Okay. Jadi ada yang bertanya kepada saya nak nota untuk start chapter kan. Sebenarnya nota untuk start chapter dia ada pada ni worksheet. Pada worksheet di bahagian teori. Ini sebenarnya nota dia. Itu saja nota untuk ni lah, untuk setiap topik lah. Okay, so jadi kita tengok teori dia. Contoh kat sini dia kata AC analysis selection investigate small signal behavior is an analysis involving the use of AC. Maksudnya dia melibatkan penggunaan sumber bekalan AC lah. Jadi sebelum ni yang chapter 1 kita menggunakan bekalan DC, yang chapter 2 kita guna AC tapi kita analisis transient. Tapi yang chapter 3 ni kita guna AC source, sumber bekalan AC tapi kita analisis AC lah. Itu beza dia lah. So macam transient, beza dia lagi satu adalah dia punya paksi X tu adalah tempo, time. Lepas tu sekarang ni untuk AC analysis dia punya paksi X adalah frekuensi. Itu adalah beza yang paling jelas antara transient dengan analisis, transient dengan AC lah, analisis dia. Okay, dia kata during this analysis we analyze the effect of varying the input source frequency on gain, cut off frequency and bandwidth. Okay, so kita dah main dengan frekuensi seperti yang saya cakap tadi lah. Okay, in this simulation can be set a particular frequency within frequency range. Kita akan setkan bulat frekuensi yang berkenaan lah untuk menghasilkan output AC frekuensi lah. Okey, lagi dia cakap pasal bob plot graph. Bob plot ni sebenarnya graph jugalah, graph Tapi bob plot ni dia special sikit, bukan macam graph biasa. Sebabnya bob plot ni dia punya paksi X. Paksi X tu memang kita kena letak frekuensi. Kita tak boleh tukar lah kepada tempo kepada benda lain. So graph bob plot, paksi X ni mestilah frekuensi dan diukur dalam unit decibel. Decibel unit Okay. Lagi AC analysis used to analyze filter circuit such as low pass filter. Ini biasanya analisa AC ni kita guna untuk menganalisa litar filter. Filter tu apa penapis contoh low pass filter, high pass filter, band pass filter. Itu semua filter. Penapis volume rendah, penapis volume tinggi, band pass filter dan segala-gala bentuk filter lah. Okay, so kita akan menggunakan ni lah. Ini apa ni? Kita akan menggunakan tak silap saya ini generative VSync kan. So untuk pengetahuan semua, untuk AC analysis ni litar dia agak simple. So sila buka kamu punya schematic capture ni. Schematic ni macam biasalah. Saya dah ajar banyak kali kan. So sebenarnya sekarang ni saya dah buka schematic saya dan saya dah save as ke dalam folder yang sepatutnya, dan saya dah ambil beberapa komponen lah. Beberapa komponen iaitu resistor, kapasitor dengan ground. Okey, kita pun zoom. Lepas tu tak nampak dah komponen kita belah sini kita ambil, kita letak balik. Kat situ. Alright. So kalau kita tengok part A, litar dia sangat simple saja. Ia mengandungi resistor, sebutir, kapasitor dan ground. Jadi resistor, kapasitor dan ground. Macam biasa kita ambil kita punya probe ke? Bukan generator kat mana? Generator. Okey, generator kita ambil. Since dia nak VSync macam ni, bentuk dia macam ni kan. VSync kita bentuk macam itu. Jadi kita pun ambil ini VSync kita. Okey, so kita pun letak dulu. Okey, jadi
Seperti biasa kita sambung, dan sambung. Oh gitu, tak cantik. Tak cantik, kita kena ubah sikit ground ni ke bawah sikit. Okey, jadi kita sambung. Kenapa jadi gitu? Kita nak sambung ke mana ni? Ke sini. Right. Kan tak jadi sebenarnya dia nak apa ni? Kat sini kot. Okey, kita sambung. Tak jadi. Kat sini kot. Kita sambung. Okey, boleh lah. Alright. Jadi, seterusnya kita rename lah. Kita rename R1 kita kepada memang R1. Tapi dalam practical work kita nilai dia 1K. Klik OK. C1 kita adalah bukan 1 nano kan. Bukan 1 N. Dia adalah 1 micro. So, dalam Proteus micro diwakili oleh U micro. U. Alright. Klik OK. Dan ini kita punya generator kan. Generator ni kita namakan dia sebagai VC. Alright. Okey, seterusnya kita tengok. Dah siap kan? Kemudian sekarang ni part 2 ni dia ajar kita set up VSync source kita lah. VSync source kita. So, sekali lagi kita ambil menu edit. Kita ambil amplitude. Kalau kita tengok kita punya worksheet. Worksheet kita amplitude dia kata 10. Frekuensi X. Frekuensi X 10. Itu saja. Lepas tu 10. Kita letak 10. Frekuensi kita X. Dia nak buat sweep lah Sync sweep. Itu DC sweep. Ini AC sweep. X. Kita klik X dan klik OK. Okey. Seterusnya apa kita nak kena buat? Seterusnya kita kena letak graf lah. Tengok kalau macam ni kan. Saya letak kat tepi. So saya boleh letak graf saya bahagian kat sini. Saya zoom out sekejap. Saya kecilnya. Zoom out. Lepas tu saya ambil apa? Saya ambil graph mode. Dan saya ambil apa? Saya ambil frekuensi graph. Frekuensi. Macam tu. Dan saya tarik graf. Okey, itu kita punya graf frekuensi. Alright. Lepas tu, kemudian kita nak buat apa? Kita edit graf. Okey, dia keluar edit frekuensi graf. Frekuensi respon. Nama title untuk graf ni frekuensi respon. Kemudian kalau kita tengok lagi kita punya apa nama ni? Lab sheet, reference dia VSync, start frekuensi 1, stop dia 1 meg. 1 M ni maksudnya 1 meg, 1 mega. Kenapa 1 meg? Sebab apa? Sebab soalan dalam lab sheet ni kata set the frequency range from 1 Hz to 1 MHz. Jadi kita kena ikut soalan, balik pada kita punya Proteus, kita letak reference kita VSync, start frekuensi kita berapa? Tengok soalan 1 Hz to 1 meg. 1 Hz, so kita ubah kepada 1 hingga stop 1 meg. Kemudian ada lagi. Kemudian interval dia kita decade, betul dah. Dan klik OK. Klik OK. Lagi. Kemudian kita tengok pula litar kita ni. Kita tengok litar kita. Saya zoom jap. Tengok litar kita di sini. Kecil sikit. Alright, kita tengok litar kita ni ada VSync generator. Tapi kalau dalam lab sheet ada satu lagi. Nama ni apa? Probe kan? Probe V probe. Jadi kita ambillah probe kita ni, kita ambil voltage dan kita letak satu butir di sini. Dan renamekan dia sebagai out.
OUT, out dan PO. Alright. Jadi lepas tu kita nak buat apa? Lepas tu kita tengok kita punya graf ni. Cuba kita add trace. Kita ambil apa? Kita ambil Vsin lah. Try. Vsin. Maksudnya apa Vsin? Vsin adalah masukan. Masukan Vsin. Dan klik OK. Tengok automatik dia punya paksi Y. Paksi Y dia adalah DB. Dalam DB. Satu lagi kita add output. OUT. Name dia OUT. Probe dia kita ambil tu out lah. Dan klik OK. OK. Sekarang kita pun simulate. Tak jadi apa-apa. Alright. So nampak tak? So kalau tak nampak macam ni, saya pernah ajar itu, kita boleh edit graph kan? Kita boleh edit graph. Kita nak buat background yang belakang warna hitam tu jadi putih lah. Nampak sikit kan? Okay, so yang warna merah ni adalah out. Yang warna merah ni out. Yang warna merah ni out. Yang warna hijau. Mana hijau? So warna hijau ni saya rasa dia adalah straight line. Nampak ni? Ni straight line. So masukan dia adalah warna hijau pada kosong tu satu. Kosong. So pada hijau adalah kosong. Out dia adalah satu garis warna merah dia turun ke bawah. Dan pada paksi Y, bacaan kita adalah dalam DB. Pada paksi X, bacaan kita adalah frekuensi. Okey. Frekuensi kita nampak yang warna hijau. Apa kata kita tukar ni? Kita tukar hijau tu menjadi graph title. Ni graph title. Trace warna hijau ni kita tukar menjadi warna biru lah. Merah dan biru. Try cuba. So di sini memang ada satu garis lurus. Okey, baiklah. Jadi kita dah berjaya dapat graf untuk Vsin. Vsin ni masukan kita. Dan graf untuk out lah. Out kita adalah untuk keluaran di mana out ni warna merah ni. Warna merah dia adalah kita punya keluaran lah. Okey, jadi seterusnya kalau kita tengok kita punya lab sheet. Okey, apa dia suruh buat seterusnya? Dia suruh determine the maximum voltage gain AV and the cut-off frequency FC from frequency response curve dot plot at point out. Apa benda tu? Dia suruh cari gain ni apa? Gandaan paling maksimum dan frekuensi potong. Cut-off frekuensinya adalah frekuensi potong. Cut-off frekuensi adalah frekuensi potong. Jadi mula-mula kita cari dulu maximum voltage gain. Kita tengok. Okay, ini kita punya graf. Saya besarkan. Kalau kita tengok maximum voltage gain untuk out kita tengok untuk out ni. Ini saya tengok ni. Benda lah ni kita boleh kita boleh keluarkan apa kita panggil dia cursor lah, seolah-olah cursor satu garis benda lah ni kita panggil dia cursor. Kalau kita gerak-gerakkan, kalau operasi kat sini ada line line warna biru. Biru cyan dia macam tak clear lah benda lah ni. Saya macam tak clear. Saya dah cuba ubah warna biru ni jadi warna lain. Tak jadi. Cuba kalau buat jadi, mana tahu kan. Kalau saya ubah-ubah grid ni, benda lah ni, warna biru ni dia bergerak-gerak. Nampak tak? Nampak? Bergerak-gerak. Jadi, sekarang mari kita cari maximum voltage gain lah. So, apa itu maximum voltage gain? Maximum voltage gain adalah pada graf kita ni, kita cari yang paling maksimum. Paling maksimum. Ini paling maksimum ke? Dah rendah ni tak maksimum ni. Rendah ni minimum kan? So, kita cari paling maksimum dekat sana kan? Jadi, kita gerakkan.
Gerakkan kita punya cursor ni, gerak sampai maksimum. Tapi kalau kita tengok, maksimum saya rasa ni pada kosong lah. Kosong, nampak? Pada kosong. So, paling maksimum adalah paling tepi lah. Paling tepi ni. Paling tepi. Okay. So, okay, paling tepi. Betul ke ni? Apa kata kita zoom? So, cara dia, kita klik, nampak ni, saya punya cursor ni, kita ambil zoom to area, kita drag kat situ. So, kita punya graf tadi, graf warna merah ni tadi, adalah sampai sini, sampai sini Okey, nampak? So, ini kita punya cursor sampai sini, kita lagi, kita zoom lagi. Dia adalah 170 mikro. 170 mikro. Zoom lagi. Tak betul lah ni, kita gerakkan ke sana. 100 berapa ni? Tak nampak Kita zoom lagi. Sampai jadi macam tu zoom lagi. Berapa ni? Berapa? Pada satu hertz kan. Kita zoom kat sini. Kita tengok. 170 lebih kurang. 170 mikro. 170 mikro dB. So jawapan dekat sini adalah apa ni? Dekat sini adalah 170. Tak boleh tulis nanti awak tulis jawapan 170 mikro dB, decibel. 170 mikro decibel dalam dB. Okey, dalam dB. Maximum voltage gain dalam dB 170 decibel. Okey, so graf kita dah hilang ni. Kita pergi cari balik. Zoom to view entire sheet. Jumpa semula. Jangan risau So, tadi kita dapat 170 mikro. Okay, micro dB. So, how to convert from unit V to dB? So, dari unit V to dB, untuk awak ada 1 volt kan? 1 volt, awak ada 1 volt. Awak nak dalam unit dB, awak kena 20 logkan dB tu lah. So, dalam kalkulator kita ada log kan? Ada fungsi log tu, awak logkan saja. Lepas tu darab dengan 20. So, sekarang ni dB kita maksimum tadi, dB voltage gain in dB kita dapat 170 mikro. Okey, so sekarang kita pakai formula ni. 170 mikro, ini kita letak 170 mikro U sama dengan 20. So sekarang ni objektif kita nak mencari nilai V ni lah kan. Jadi 170 mikro sama dengan 20 log V. So macam nak cari V, 20 ni bahagi dengan 170 lah kat sini. 170 mikro bagi 20 dapat berapa? 170 shift mikro bagi 20. Awak akan dapat pelik ni. 8.5 darab 10 kuasa negatif 6 kan? Sangat kecil ni. Kalau convert kepada 10 kuasa negatif 6, dia akan jadi apa? 8.5 kan? So, kalau 8.5 dia adalah 10 kuasa negatif 6, dia macam 0.0000000
85 kan. So dia sebenarnya adalah menghampiri kosong sebenarnya kan. Dia sangat 8.5 kali 10 kuasa negatif 6 ni sangat kecil nilai dia sebenarnya kan. Betul ni? 85 1 2 3 4 5 6. So macam ni. Okey, ini ini 3 4 5 6. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 lebih. Faham tak maksud saya? Saya sekarang ni saya convert 8.5 darab 10 kuasa negatif 6. Ini 10 kuasa negatif 6 ni. 10 kuasa negatif 6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adalah 0.000000. Jadi sebenarnya dia sangat hampir kepada kosong. Dia sangat hampir kepada kosong. Okey, sebenarnya kalau kita nak anggap dia kosong pun dah boleh lah kita anggap dia kosong. So, anti-lock kosong kan. So sebenarnya kalau anti-lock kita anti-lock kan tak lah ni lah. Anti-lock kan. Kenapa anti-lock? Maka V sama dengan anti-lock sebab kita nak cari nilai V. Kita ada nilai ni dalam dB kan. Kita nak ni, so log yang ni dia kena pergi duduk belah sini. So apa-apa kalau ni daripada kanan ke kiri ke kanan, dari sini log ke sana dia akan jadi anti-lock. So dalam kalkulator kita kena tekan shift lock. Shift lock. Ada tak shift lock? Ada, dia jadi anti-lock. 0. Berapa kosong tu? 1, 2, 3, 4, 5. 0.000085. So akhirnya nanti awak akan dapat V sama dengan 1 volt. So V sama dengan 1 volt ni adalah voltage gain, maximum voltage gain dalam unit volt V. Faham tak maksud saya? So 1 volt ni adalah maximum voltage gain dalam unit voltan. Kalau maximum voltage gain dalam unit dB adalah 170 mikro. So lepas kita buat conversion ni, kita dapat V sama dengan 1 volt. So sama ada dapat 170 mikro daripada graf tadi kita tarik-tarik tadi. Boleh faham. So kita pun dah dapat maximum voltage gain dalam AV maximum berapa? 1 volt. 1 volt kan. Jadi 1 volt. Dalam gain, dalam dB adalah 170 mikro dB. So itulah jawapan dia dalam awak punya lekcik 2 ni dah dapat. Alhamdulillah dah dapat. Okey, seterusnya kita nak mencari cut off frequency lah. Cut off frequency. So apa itu cut off frequency? So, cut off frequency adalah frequency when the decibel is dropped 3 dB from its maximum gain. So, tadi kita tahu maximum gain kita berapa? Maximum gain kita adalah 170 micro dB. Sangat kecil lah. 170 micro dB ni sangat kecil. So, sebenarnya kita boleh anggap dia sebagai kosong. Kosong dB. Kosong dB 0 dB. Kita boleh anggap dia sebagai kosong dB. So dekat sini 0 dB, kat sini 0 dB. So kalau kita tengok balik definition cut off, dia jatuh drop 3 dB from its maximum. So kosong drop 3, kosong tolak 3 berapa? Negatif 3 lah kan, negatif 3. Jadi tugas kita sekarang ni kita keluarkan balik cursor. So sekarang cursor tak nampak sangat ni. So apa kata kita zoom. Kita zoom, kita klik atas sana tadi kan. Kita pun drag. So dia jadi besar. So kita nak dia jatuh 3. Tadi kita anggap dia kosong, sebenarnya 1 lebih kan. Tapi saya kata
Kita boleh anggap kosong, mudahkan kita lah. Kita drag kita punya ni, kita punya cursor ni supaya apa? Supaya dia pergi ke mana? Pergi ke sini, ke 3. Nampak ni? Ni 3 kan? So, dia pergi ke 3. Okey, jadi maksudnya kita pergi ke bentuk asal. Maksudnya ini maximum voltage gain. Sini kosong. Dia kat sini kita dah drag tadi, dia adalah 3. So kosong jatuh 3. Maksudnya yang bawah ni merupakan kita punya cut off frequency. So dia duduk antara 100 ke 200. Tapi kita tak boleh nak agak-agak sesuka hati kita lah. Kita kena tengok betul-betul berapa dia punya cut off frequency ya. Pada paksi X ni kita kena ingat dia adalah frekuensi hertz. Kalau kita ukur frekuensi, unitnya adalah hertz. Jadi jangan risau. Kita pun pergi zoom to area. Kita drag. Drag tempat kita nak tengok tu. Nampak kita dah hampir nampak kita punya frekuensi dia berapa. Zoom sekali lagi. Kita drag lagi. So berapa tu? Dia adalah 158 perpuluhan berapa? 159. Dekat kan? 158 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kalau dekat point ni, dia adalah 158 perpuluhan 9. 158 perpuluhan 9 apa? 158.9 tak silap saya megahertz ni. Sekejap. So kita pergi zoom bentuk asal. Dia adalah 158 hertz saja. So 158 hertz. Jadi jawapan kita kat sini cut off frekuensi adalah 158 hertz. 158 hertz. Dah dapat jawapan untuk cut off. So saya harap boleh faham tentang cut off frequency. What is cut off frequency? When the decibel is dropped 3 dB from its maximum gain. Dalam kes kita tadi, maximum gain kita adalah kita anggap sebagai kosong. Tak apa. Saya anggap sebagai kosong sebab apa? Terlalu kecil. 170 mikron ni terlalu kecil lah. Macam ni lah. Ni kosong. Sangat kecil sebenarnya. Dia hampir kepada kosong. Okey, terima kasih.